Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Berjumpa lagi kita dalam kuliah kita pada hari ini iaitu instrumen promosi filem poster. Ini adalah kesinambungan kuliah kita pada minggu-minggu yang lalu iaitu berkaitan dengan pemasaran filem. So dalam pemasaran filem kita telah menerangkan bagaimana pemasaran filem itu sebenarnya bukan merujuk kepada promosi semata-mata ya. Pemasaran filem adalah proses yang berlaku di awal lagi ketika proses pembangunan produk. Ingat, pemasaran filem adalah proses yang berlaku pada peringkat awal lagi di mana kita terlibat dalam proses pembangunan produk. Kalau kita lihat konsep pemasaran itu sendiri adalah bagaimana kita harus memenuhi kehendak dan keperluan pengguna, pada masa yang sama juga kita harus memenuhi kehendak dan keperluan organisasi ataupun syarikat produksi. Ini yang kita tekankan dalam konsep pemasaran. Bukan bermaksud pemasaran ni hanyalah untuk menjual, bukan hanyalah untuk mempromosikan filem kita sahaja, tetapi di awal lagi iaitu proses pembangunan produk. Yang mana bila pembangunan produk tu haruslah mengikut objektif pengguna kita ataupun apa kehendak dan keinginan pengguna kita. Namun pada masa yang sama kita harus melihat kepada kehendak dan keperluan organisasi. Apakah objektif syarikat produksi kita? Kalau kita ingin menghasilkan filem-filem yang berkualiti, bukan hanya setakat untuk hiburan semata-mata, itu terpulang kepada syarikat produksi kita dan mesti ada, ya, dia mesti win-win situation. Baik, ini kalau kita kuliah kita kalau kita berada dalam kelas, ya. Kenapa 4Ps? Saya sering menekankan dalam pemasaran kita ada stimulus. Stimulus ni adalah rangsangan. Ya, bagaimana kita merangsang pengguna untuk membuat keputusan. Sebab dalam pemasaran, kita harus memenuhi kehendak dan keperluan pengguna. Bila kita ingin memenuhi kehendak dan keperluan pengguna, kita mesti ada satu campuran pemasaran, ada satu strategi, ya, ada satu tools yang kita mesti gunakan untuk merangsang ataupun untuk menyebabkan pengguna-pengguna ataupun penonton membeli produk kita. So, kita gunakan 4Ps. 4Ps ni adalah campuran pemasaran. Ada yang sekarang sudah kembangkan konsep 4Ps yang dibuat oleh McCarthy ini kepada 9Ps. Namun asasnya adalah 4Ps. 4Ps ni adalah stimulus yang akan merangsang pengguna untuk membuat proses pembuatan keputusan pembelian. Dalam konteks pemasaran filem, dalam konteks penontonan, kita nak merangsang penonton untuk menonton filem kita. Maksudnya mereka pergi beli tiket dan akhirnya mereka akan menonton filem kita. Ini dia. Ini adalah review yang kita telah lakukan pada minggu-minggu lalu sahaja ya. So input pemasaran berkaitan dengan 4Ps iaitu product, price, place and promotion. Produk, harga, tempat dan promosi. Yang ini adalah elemen-elemen 4Ps yang kita boleh kawal. Ya, ini di dalam pengawalan kita sebagai ahli pemasaran. Kalau kita terlibat dalam pembangunan produk, kita kawal pembangunan produk dengan menyesuaikan, dengan mengikut apakah kehendak dan keperluan pengguna pada masa yang sama, sesuaikan dengan kehendak dan keperluan syarikat produksi. Harga, kita mesti kawal kos pembikinan. Nanti kita pernah cerita kos pembikinan. Ya, harga tiket sebenarnya memang kita tahu harga tiket telah dipersetujui oleh pawagam. Namun begitu dalam konteks harga, proses pembikinan filem melibatkan kos. Ini konsep harga di dalam filem ialah melibatkan kos yang telah kita belanjakan untuk menghasilkan filem dan kita yang boleh kawal, ya, kita yang kawal. Seterusnya tempat. Tempatnya adalah tempat penayangan, ya, tempat penayangan yang telah kita nyatakan pada minggu-minggu yang lalu, tempat kita mempromosikan filem kita sekarang dengan zaman pandemik COVID-19. Pawagam telah ditutup. Kita pun tidak tahu bila pawagam ni akan dibuka. Ya, jadi tempat penayangan telah berubah kepada VOD, video on demand ataupun direct to TV. Ya, terus ke TV ke Astro First. Ya, dan minggu ini kita akan menumpukan kepada aspek promosi iaitu sebahagian daripada elemen 4Ps. So yang ini kita boleh kawal.
di mana konsep 4Ps ini iaitu produk, harga tempat atau produk, price, place and promotion dapat mempengaruhi audien untuk membuat keputusan pembelian. Namun begitu, pada masa yang sama juga terdapat input-input psikologi yang berada dalam kepala pengguna kita sendiri yang kita tidak boleh kawal. Dari segi budaya, penonton-penonton kita tak boleh kawal sebab mereka dibesarkan dalam kelompok masyarakat yang mana itu bukan di dalam kawalan kita. Sikap mereka, ya, pembelajaran, persepsi, semua mereka yang lakukan. Namun begitu sedikit sebanyak melalui input pemasaran kita boleh mengubah persepsi tersebut. Ya, dan ini semua faktor-faktor input pemasaran, input psikologi ini akan mempengaruhi proses pembuatan keputusan pembelian. Contohnya, apakah filem yang mereka nak tengok? Penonton nak tengok filem apa? Medium apa? Ya, adakah melalui televisyen? Adakah melalui pawagam? Waktu bila mereka nak tonton? Ada yang suka hujung minggu. Kalau mereka menonton filem di Astro First, mungkin waktu malam, contohnya, waktu-waktu cuti. Dan berapa kerap mereka menonton filem. So, ini semua adalah akan mempengaruhi, ya, input pemasaran, input psikologi ini akan mempengaruhi keputusan pembelian untuk menonton sebuah filem. Ingin saya tekankan sekali lagi tentang proses-proses promosi yang boleh kita lakukan. Ya, yang boleh kita lakukan dari peringkat skrip, praproduksi, produksi, post production, pengedaran dan penayangan. Contohnya macam saya nyatakan minggu-minggu yang lalu dan saya tekankan berulang kali bahawa pemasaran filem ini harus dilibatkan di peringkat awal lagi iaitu pembangunan produk. So, pemasaran, kalau mereka yang terlibat dengan pemasaran ini, mereka terlibat dalam pembangunan skrip. Contohnya, penilaian skrip. Sebab melalui skrip, kita sudah tahu sama ada filem itu berpotensi ataupun tidak. Konsep cerita tersebut, bolehkah pergi jauh? Bolehkah diterima? Sepatutnya kita sudah tahu dan kita kena kontrol di peringkat ini lagi. Ya. Praproduksi, pemilihan pelakon pun kita yang kawal. Ya. Kita tentukan pengarah lokasi. Ya. Kemudian masa praproduksi ni kita sudah lakukan perancangan promosi. Kita sudah tahu di manakah, bagaimanakah, apakah medium-medium yang kita akan gunakan, apakah strategi, bila dan di mana. So, ada juga mereka yang membuat sidang akhbar iaitu promosi awal ketika ketika praproduksi ataupun sebelum filem itu di shooting ataupun menjalani penggambaran. So, ada yang membuat sidang akhbar ketika proses produksi. Saya masih ingat lagi KL Gangster, mereka buat sidang akhbar ketika pelakon-pelakon masih tengah syuting lagi, ketika mereka masih dalam karakter, ya, masih dalam kostum, masih lagi dalam dalam pewatakan tersebut. Itu KL Gangster pernah buat, iaitu di bawah tangan Unggulu ataupun sekarang dikenali sebagai Astro Shop. So, ada yang buat sidang akhbar ketika post produksi ataupun ketika filem itu seminggu 2 minggu sebelum tayangan. So, sidang akhbar ni, jumlah dan bila sidang akhbar ni ada ditentukan oleh anda semua, ditentukan oleh syarikat produksi. Bila tidak semestinya kena buat 3-4 kali, ya, sebab ni melibatkan kos. Kita kena jemput wartawan, kita kena panggil masa wartawan lagi, kos sewaan tempat, ya, kos makan minum dan sebagainya. Masa produksi ada yang buat sidang akhbar macam saya sebutkan tadi tu, ada juga yang menjemput wartawan ke lokasi ketika produksi dijalankan, post produksi dijalankan. Ada yang pernah jemput wartawan untuk ke Bangkok melihat bagaimana proses pasca produksi atau post produksi dijalankan. Kemudian wartawan balik dan mereka akan menyiarkan pengalaman mereka dan berita-berita berkaitan dengan filem. Ada yang buat gimmick masa produksi, post produksi untuk dimasukkan di dalam media-media sosial ataupun dihantar ke surat khabar, keluar dalam berita-berita, proses-proses penggambaran sedang berjalan, ya. So, publicity semasa ni memang harus dilakukan. Ada yang mula mencari rakan-rakan promosi seperti Maggie, Pontianak Harum Sunda Malam pernah dapat rakan promosi iaitu Maggie, di mana gambar Maya Kali sebagai Pontianak ada dekat Maggie Me tersebut. So, kita pun agak terkejut juga sebab Maggie ni adalah makanan, tapi mereka berjaya dapat rakan promosi Maggie untuk menggunakan Maya Karin atau untuk membantu mempromosikan filem Pontianak Harum Sunda Malam dahulu. DG memang satu company yang dulunya selalu mempromosikan filem-filem tempatan.
Kadang ada yang membuat soundtrack. Kalau filem itu filem-filem cinta, romantik, ya, mereka akan hasilkan soundtrack awal lagi sebelum filem itu ditayangkan supaya pengguna ataupun penonton sudah mendengar lagu tersebut. Kalau lagu hit to hit, satu bonus yang sangat baik dan mereka tak sabar-sabar untuk menonton. Ada yang membuat majalah, proses penggambaran, berita-berita dan sebagainya. Ini Yusuf Aslam selalu buat dahulu ketika dia membuat gerak khas beberapa filem dia. Datuk Yusuf Aslam rajin, skop production rajin. Kemudian seterusnya adalah pengedaran penayangan. Ketika ini macam saya sebutkan tadi, kebanyakannya memang akan buat sidang akhbar lah sebelum filem ditayangkan di pawagam. Poster adalah satu elemen wajib yang hari ini kita akan bincang pasal poster. Tayangan perdana, ada yang buat tayangan perdana, terutamanya Astro Shaw ataupun dulu tayangan Unggul Sdn Bhd. Mereka buat tayangan perdana, mereka tayangkan filem tersebut selama 20 minit, 20-24 minit di televisyen. Kalau kita lihat itu boleh dikatakan sebagai Act 1, di mana inciting incident yang ditunjukkan ketika tayangan perdana itu menyebabkan penonton rasa nak menonton filem tersebut di pawagam untuk melihat apakah kesudahan cerita tersebut tayangan perdana. So sebabkan Astro ini mempunyai satu kekuatan media, kebanyakan filem-filem mereka buat tayangan perdana. Bagi syarikat-syarikat kecil yang tidak mempunyai kekuatan modal untuk menjalankan promosi, tayangan perdana jarang dijalankan, tidak dibuat. Dan kebanyakannya TV menjadi satu alternatif sahaja kepada syarikat-syarikat kecil. Ada yang dapat sponsorship untuk membuat billboard. Kita tahu, kita pernah nampak filem-filem Yusuf Aslam, filem-filem banyak filem-filem yang membuat billboard yang tambahkan company besar. Berita di akhbar dan majalah ni biasa print up cover majalah. Dahulunya kita ada URTV, kita ada Mangga, kita ada Panca Indra, ujung-ujung minggu kita ada satu Bpop, surat khabar berita harian di mana hiasan di muka hadapan seletan-seletan akhbar ini biasanya ada berkaitan dengan gambar pelakon tersebut dan berkaitan dengan filem tersebut. Biasa kita buat, dahulunya syarikat produksi biasa buat. Kita buat TV sport dan trailer. Kalau di overseas, TV sport ni maksudnya mereka tayangkan trailer, tayangkan ada making of dan sebagainya, di kaca-kaca televisyen. Radio ni biasa rencana sebalik tabir tadi tu saya sebutkan tadi tu, ada yang ditayangkan dekat TV. Interview di radio, TV, road tour, tayangan perdana, amal, peraduan, majalah, soundtrack, novel dan lain gimmick. So ini semua adalah aspek-aspek promosi yang dijalankan ketika pengedaran penayangan dan banyak lagi. Ini semua bergantung kepada modal dan kebijaksanaan syarikat-syarikat produksi untuk mengatur, untuk menggunakan strategi-strategi bagi memastikan filem mereka ditayangkan. So ini semua terpulang. Tidak semua syarikat produksi mampu, dan yang paling penting adalah jangan mempromosikan filem itu apabila filem itu telah siap. Awal lagi, kita dah start perlahan-lahan melalui media sosial, kita dah start, tapi jangan terlalu overexpose. Bila terlalu overexpose, kita tahu bila overexpose ni kita dah, penonton pun rasa mungkin dah muak. Mesti ada simpanan sedikit berita-berita berkaitan dengan tu yang menimbulkan keterujaan untuk penonton. Jadi kita kena kawal elemen-elemen apakah ataupun skop-skop produksi ini. So poster dan trailer ini adalah instrumen promosi yang biasa dilakukan. Dia adalah satu instrumen promosi wajib bagi kebanyakan produksi. Tidak ada satu filem yang tidak akan buat poster ataupun trailer. Cuma sejauh mana mereka buat itu bergantung kepada kepakaran mereka, bergantung kepada bajet mereka. Ada yang buat poster akan upah syarikat-syarikat agensi luar. Contohnya sekarang ni kalau poster filem yang paling terkenal adalah Kuku Besi. Kuku Besi ni kalau buat poster memang dahsyat, memang cantik. Saya sendiri pun suka dengan Kuku Besi ni. Dia punya konsep poster sangat menarik. Seterusnya trailer, macam saya sebutkan trailer. Nanti kita akan tengok trailer-trailer yang ada pada kuliah yang akan datang. Tapi hari ni kita tengok poster dahulu. So ini contoh-contoh poster yang biasa kita lihat. Kita ada X-Men Apocalypse, kita ada The Silence of the Lambs, ada Star Wars, ada Matt Damon punya filem ni, apa tajuk dia ni, saya pun tak nampak kat sini, tapi tak apa. Seterusnya Skyfall, James Bond,
Saya dah tengok filem Matt Damon ni. Kita ada Matt Damon terperangkap di Married katanya. Di Married the Mask. Okay. Ini contoh-contoh poster dengan warnanya, dengan image-image visual yang ada, ya. Kalau pelakon itu terkenal, dia akan tunjukkan, dia akan highlightkan pelakon tersebut. Ya, kalau katakan pelakon tu tidak terkenal, apakah elemen-elemen lain yang patut ditunjukkan, ya. So ini semua adalah poster-poster yang boleh tengok dari segi warna dia, dari segi warna. So sangat menarik. So ini lagi sekali Titanic, kita boleh tahu melalui Titanic ini dia adalah filem romantik, ya, filem romantik, dan ada tagline dia, nothing on earth could come between them. So ada cerita perfume, ya, dengan simboliknya badan wanita itu tiba-tiba ada bunga wangian, itu kira the story of murder. So ini semua poster ni kalau kita kaji dari segi simbol, dari segi image, ya, dia sangat menarik. Dan bagaimana poster digunakan dalam pemasaran ataupun mempromosikan filem. So ini Maleficent, ini Brad Pitt, Fury, ya. War Never End Quietly. So kita tengok Brad Pitt merupakan pelakon popular, so wajahnya ditimbulkan. Begitu juga dengan Angelina Jolie, Maleficent, ya. Satu pun cukup dah gambar dia. So poster ni sebenarnya ada berbagai-bagai poster. Nanti kita tengok apa jenis poster yang ada. So what is poster? Poster ni sebenarnya satu keping kertas saja yang yang mempunyai message seperti ayat, huruf, image-image grafik, simbol ataupun gambar. Dia adalah merupakan satu gambar yang di print, ya, dicetak, ada gambar fotografi, typo, textual, ataupun kadang dilukis pada sekeping kertas. So apa itu grafik? Grafik ni kalau kita lihat di bawah tu, ya, suatu kombinasi data-data berupa angka ke, huruf, simbol, gambar, lambang, perkataan, lukisan yang disajikan dalam sebuah media cetak ataupun komputer. So grafik. So grafik ni dia luas. So secara keseluruhan posternya sebenarnya sekeping kertas yang mengandungi berbagai grafik seperti tadi tu, ayat-ayat, huruf, images, ya, image yang digunakan untuk mempromosikan filem ataupun digunakan untuk menyampaikan message ataupun informasi berkaitan filem tersebut. Biasanya poster dicetak pada thin paper stock and will usually display in front of the theatre. Poster ini biasanya dahulu-dahulu ditampal di depan theatre, di depan panggung wayang, lobi panggung wayang, ya. Kadang-kadang ditampal dalam bentuk bukan A4, ditampal dalam bentuk dia ada saiz dia. Nanti kita tengok saiz dia agak besar sedikit sebab saiz poster sekarang ni sudah standard. Lepas tu ada juga poster yang dibuat banner, banting dan digantung, diletakkan di lobi-lobi panggung wayang, ya. So macam saya sebutkan tadi tu, movie poster ni tujuan adalah untuk mempromosikan filem tersebut, ya, untuk mengiklankan filem tersebut. So ini jenis-jenis poster. Kita ada one sheet. One sheet ni lah sekeping kertas yang biasa orang guna, iaitu saiz dia sekarang ni dah 27 inci kali 41 inci. Ini standard size. Kebanyakan poster-poster sekarang ni 27 kali 41. Hollywood ke, Malaysia ke, dia ada saiz yang standard. Dahulunya ada macam-macam saiz, ya. Sekarang dah standard. Sebab kalau you tengok, you pergi panggung wayang pun, mereka sudah setkan dekat lobi tu, dekat panel-panel di dinding tu, size poster dia standard, kan. So dia ada insert card. Nanti kita tengok lobby card, ya. Billboard lobby card ni dia smaller poster 11 kali 14 inci, ya, ataupun 28 kali 36. Dia hampir-hampir menyamai saiz 20 saiz A4 paper, ya. Lepas tu kita ada billboard, itu pun poster juga tetapi dalam bentuk yang besar, ya, yang letak di tepi jalan. Dekat KL banyaklah, dekat Sabah ni yang saya pernah nampak ada satu dekat Damai hari tu, kat Luyang, iaitu Chris Below the Wind. Itu dahsyatlah bagi saya apabila sebuah filem ada billboard ni, mereka dapat sponsor ke, mereka buat sendiri ke, gunakan modal. Itu bagi saya syarikat produksi itu berjaya dari aspek mendapatkan modal untuk mempromosikan filem lah. Ada duit lebih lah, ya, ada duit lebih untuk mempromosikan filem mereka. Sekarang ni kita ada digital movie poster. Apabila kita buat Astro First, ya,
dah tak ramai yang cetak poster sebab cetak kos pencetakan ni tinggi juga. Ya, bayangkanlah kalau kita cetak poster size one sheet tadi 27 inci kali 41 inci. Kadang ada orang cetak sampai 5,000, 3,000, sudah tentu kos sudah tinggi. Sekarang ni digital movie poster, kita buat poster, kita siarkan di media-media sosial, ya, media-media sosial, dan kita hantar ke dalam Facebook, Insta, ya, apa lagi? Twitter. So ada standees. Ni 3D poster. Tidak ramai di Malaysia yang buat, tetapi masih yang banyak duit, Astro Shaw biasanya buat. Kalau overseas standees ni sangat biasalah. Ya, standees ni kalau katakan you tengok Lego movie, mereka akan buat standees duduk di depan, di lobi pawagam, ramai yang bergambar dekat situ dan sebagainya, 3D poster. So ini dia one sheet poster yang biasa orang buat. Saiz 27 inci 4 kali 41 inci. Dia ada 3 jenis biasanya. Ada orang buat teaser advance poster. Ya, saya masih ingat lagi David Teo pernah buat filem filem Cinta Kolesterol. Dia ada buat teaser dan advance ataupun advance poster, ya. Kemudian ada theatrical poster and character poster. Character poster ni lately ni baru banyaklah apabila banyak poster-poster media sosial ni, jadi mereka tidak ada kos, mereka buat karakter-karakter poster yang mana poster itu hanya menggambarkan watak-watak tersebut sahaja, ya, tidak ada lain. Kalau Ejen Ali tu dia paparkan dalam poster tu Ejen Ali, Bakar, ya, Alicia dan lain-lain lagi lah, Ridwan kan. So itu poster tu hanya ada karakter filem tersebut saja. So theatrical poster, lepas teaser ataupun advance poster ni kita akan buat theatrical poster. So ada company-company yang buat teaser poster, maknanya mungkin 6 bulan sebelum mereka dah keluarkan teaser poster. Kemudian lepas filem tu mungkin dalam sebulan nak ditayangkan, mungkin 2-3 minggu nak tayangkan, mereka buat theatrical poster, mereka release theatrical poster. So ada beza sedikit lah, dan kita akan tengok apakah beza teaser dengan theatrical poster. Okay, one sheet ataupun satu helai ni sekeping ni saiz standard dia macam saya sebutkan tadi 27 inci kali 41. Saya dah ukur, lebih kurang lah, memang lebih kurang. Ditampalkan di pawagam dan di kawasan-kawasan umum. Saya dekat bilik poster-poster ni, saya memang penyimpan poster, kolektor, ya. Kalau di Hollywood, poster-poster yang original ni mereka jual sangat mahal. Kalau reprint ni biasa boleh dapat dalam RM30-40. Sebab sekarang ni teknologi digital, mereka dah boleh preprint dah. Tapi reprint dengan original poster ni hanya orang kolektor saja yang tahu. Kalau ada bekas tampal thumb text tu lagilah mereka suka, ya. So ditampal di pawagam di kawasan umum. Kita satu kelemahan kita dahulunya sebelum ada media sosial ni, poster ni biasa di pawagam saja. Dia tidak seperti di India. Di India ataupun di Bollywood, poster-poster ni akan disebarkan di mana-mana. Saya pernah pergi Perancis juga, di Paris. Poster-poster ni ditampal di kawasan-kawasan umum, public, seperti di bus stand. Di kawasan-kawasan tu mereka ada di tepi-tepi jalan tu ada ruang-ruang iklan, mereka tampal poster. Memang mahal lah, sebab mereka terpaksa membayar pihak berkuasa local authorities untuk untuk tempat-tempat iklan tersebut, ya. Tapi di Malaysia kebanyakannya ditampal di pawagam. Ada juga yang mengambil inisiatif untuk edarkan di kawasan-kawasan universiti, ya, melalui kenalan mereka tampal di kawasan-kawasan tersebut. Sebab kita tahu yang menonton filem ni adalah orang-orang universiti, contohnya macam di UKM lo, ya. Biasa hujung-hujung minggu memang pelajar-pelajar universiti suka tengok wayang, so mereka tampal, ya. So yang sekarang ni saya tak nampak lah lagi benda-benda ni dilakukan lagi. Mungkin ada orang yang buat, tapi sebabkan sekarang ni media sosial dah banyak, kebanyakan poster-poster mereka promote, mereka sebarkan melalui media sosial. So ini contoh one sheet poster size, iaitu Pilot Cafe, yang mana saiz 27 kali 41 inci. So memang inilah dia saiz poster yang original. Nanti kita tengok apakah elemen-elemen poster tersebut. So tadi kita bagi tahu juga ada beberapa jenis poster. Yang ini dia insert card, ya, 14 inci kali 36. Dia vertical format, dia memanjang. Dia macam banting, tapi macam banting sedikit, dia panjang sikit. So cuma dia di print pada kad yang kertas yang agak keras. Dan mereka ni biasanya boleh di framekan lah.
So kalau ada kawasan-kawasan panggung ni yang mana tempat ruang-ruang kecil, mereka akan buat lah, mereka akan buat. So ini dululah ya, insert card ni. Sekarang dah tak ada lagi lah. Tapi ada kualiti-kualiti yang masih simpan lagi. Sekarang ni semua kebanyakan buat poster filem yang tadi tu dah saiz 27x40 berapa tadi tu kan. So insert card ni dah tak ada sangat. Ini contoh dia ya. Jaws dulu panjang, manjang lah. Dia macam banting lah sedikit ya. So lobby card 11x14 inci, dia kata first appearance in the early 1910s, now no longer used in US theater. Kita pun dah tak pernah buat lobby card ni. Small movie poster. Saya ingat masa tahun 70-an dulu ada saiz poster yang memang yang saiz dia macam A4 tu. Kalau zaman-zaman dahulu siapa pernah tengok filem Piramli Seniman Bujang Lapuk, mereka akan bawa lori ataupun van, mereka akan sebarkan poster-poster ini di keliling kampung. Ya betul, saya masih ingat lagi tahun 70-an, saya hidup ketika itu. Memang mereka selalu datang dengan van-van sebarkan poster-poster ini, tabur saja ya. So tapi yang menariknya dahulu lobby card ni selalunya mereka akan buat satu mereka akan gambar dia adalah scene dalam filem tersebut. Tapi di tempat kita dulu tahun 70-an walaupun lebih kurang saiz dia sama A4 tapi mereka biasanya poster secara keseluruhan lah. Okey, kita tengok apa contoh. Ni lobby card. Ya. So sebab dia kad, kita tak jarang buat lah. So ini memang menarik lah. Jurassic Park boleh jadikan souvenir. Souvenir. Seterusnya kita pergi kepada type of poster, iaitu teaser ataupun advance poster. Macam saya nyatakan tadi tu, poster-poster teaser ini dibuat 6 hingga 12 bulan sebelum theatrical poster ataupun filem itu ditayangkan. So kita nak cipta kesedaran awal ya. Apakah filem tersebut melalui teaser poster tersebut. Kadang-kadang poster yang kita hasilkan, teaser poster yang kita hasilkan, dia tidak ada maklumat berkaitan filem tersebut. Kadang ada ikon saja, only coming soon. Ya, coming soon. Ni kita tengok bagaimana contoh dia. So dia tidak lengkap, maksudnya gambar dia tu menimbulkan tanda tanya kepada penonton. Apa cerita ni ya? Macam menarik saja kan. Dia tidak lengkap. Jadi orang nak tahu. So dia bagi saya teaser poster dengan advance poster ni bagus dilakukan ya, dan biasa dilakukan. Ini contoh teaser poster, contohnya macam Batman The Dark Knight. Contohnya ada gambar. Ini kita tahulah, tak lagi ada Batman ni ya. Lepas tu ada gambar image simbol tertentu. The Untold Story Spider-Man contohnya. Kita tahu tu Spider-Man lah, World War Z. Ni kita tak tahu. Tetapi gambarannya tidak ada nama pelakon, tidak ada nama apa. Dia cuma ada coming soon, The Dark Knight, Untold Story, June 2003 kata, Tuan. Contohnya. So, orang bila ada advance poster ni, mereka rasa macam, menarik lah, nak tahulah cerita ni. Apa cerita ni ya? So, dia memberi kesedaran awal bahawa tidak lama lagi akan ada filem yang bakal ditayangkan. Ada contoh lagi teaser poster 2012 ya. 2012. Lepas tu ada nombor 5 ni, kalau tak silap Final Destination ni. Okey, yang seterusnya Superman dengan logo saja pun cukup. So dia punya keterujaan dengan teaser poster yang tidak memaparkan image lengkap ini menyebabkan kita rasa nak tahu, nak cari maklumat lagi berkaitan dengan filem tersebut. Baik, theatrical poster, kalau teaser poster ni ataupun advance poster ni kita edarkan 6 hingga 12 bulan sebelum theatrical poster. So theatrical poster ni biasanya ada yang buat 1 hingga 6 bulan sebelum screening 1 hingga 6 bulan sebelum. 1 hingga 6 bulan. Ada yang buat sebulan sebelum tayangan mereka buat theatrical poster. So bergantung kepada kita lah. Dia cuma durasi dia waktu bila sahaja. Selepas teaser kita buat theatrical poster. So tadi kita dah tengok theatrical teaser poster yang image dia tidak begitu lengkap. Tetapi sekarang ni bila theatrical poster kita dah dapat sedikit gambaran keseluruhan siapakah karakter ataupun pelakon yang akan berlakon dalam cerita tersebut. Contohnya dekat sini Man of Steel ya. Kita dah tahu dah pelakon dia siapa.
Lepas tu dah ada gambar image yang lengkap tentang Batman tersebut. Lepas tu World War Z pun kita dah tahu Brad Pitt, ya. Dia lebih lengkap lah gambaran tersebut, ya, gambaran tersebut. Jadi theatrical poster ini sebenarnya dia dah banyak memberi informasi berbanding dengan advance poster. Kita ada teaser poster, kita ada theatrical poster dan kita ada character poster. Tengok character poster. Filem-filem Hollywood biasa buat Inception, tengok The Extractor, The Forger. Mereka paparkan setiap poster tu image-image watak-watak perwatakan dan pelakon. Setiap tu. Tengok lagi. The X-Men, character poster. Menarik juga. Siapa yang suka kolektor-kolektor, terutama ikon-ikon dan suka pada pelakon dan suka pada karakter-karakter ni, mereka akan kumpulkan. So ini the one sheet poster outside the movie theater. Kita nampak bagaimana di setiap panggung wayang di Pawagam mereka akan ada ruang-ruang khas untuk menayang atau untuk menampal poster tersebut. Okey, ini poster punya size. Banyak company-company yang kaya raya, yang ada bajet lebih sikit, mereka buat poster yang besar-besaran. Contohnya filem Hanyut ni. Ya, mereka buat gigantic size, wrapping sticker building. Berapa tingkat bangunan ni? 30 meter, 100 kaki panjang mereka buat. So ini antara poster yang terbesar yang dibuat oleh filem Malaysia lah. Sebelum ni ada juga, iaitu Puteri Gunung Ledang. Ya, Puteri Gunung Ledang. Saya masih ingat lagi Puteri Gunung Ledang ni. Promotion dia dahsyat gila babi. Tapi ingat bahawa you buat poster besar, you buat itu, dia belum boleh menjamin kejayaan filem tersebut. Sebab poster ni adalah salah satu daripada instrumen promosi. Dia kena banyak lagi, ya. Banyak ingat pemasaran ini berkaitan dengan produk juga. Konsep produk tu kena bagus. Ya, lepas tu tools dalam promotional tools ataupun instrumen promosi ini pun kena disatukan, tidak boleh bergantung kepada satu jenis promosi sahaja, ya. So poster, trailer, tayangan perdana semua kena digabungkan. Kalau kita buat satu saja tak cukup, ya. So ini seterusnya adalah poster-poster yang dibuat di overseas. Biasa billboard ni, ya, biasa dibuat. Di Malaysia pun ada juga, macam saya kata tadi tu, di Sabah first time saya nampak. Ialah kita pun tak banyak filem-filem lokal yang dihasilkan oleh anak-anak Sabahan, ya. So mereka buat Chris Below the Wind di mana ni, di Damai ataupun di Luyang tu saya nampak, ya. Kalau di KL memang ada banyak juga company-company besar yang buat poster dalam bentuk billboard ini, ya. Dahulunya Celcom, Digi selalu taja filem-filem tempatan dan mereka taja billboard tersebut. So poster on the bus, dekat badan bus, ya. Skyfall. So bila bergerak ni lagi menarik lah, sebab bas itu akan sentiasa bergerak mengelilingi bandaraya, mengelilingi kawasan, penumpang akan naik dan sebagainya. Dan kalau kita dapat bas itu sendiri ada TV, mungkin kita boleh buat kerjasama dengan syarikat bas untuk tayangan teaser, trailer dan sebagainya, ya. So masa perjalanan 2 jam tu membosankan, ya. Kalau kita dapat tayangan trailer lagi bagus. So ini akan menimbulkan kesedaran awal. Ini mencipta film environment, persekitaran filem. Kita satu cabaran kita di Malaysia, persekitaran filem ni hanya untuk tempat-tempat tertentu saja. Mungkin di panggung Pawagam saja, mungkin di bandar-bandar besar macam KL saja. Tapi kawasan-kawasan lain persekitaran filem tu tidak ada. Di Hollywood, di Bollywood, kita tahu Hollywood saja, kalau LA tu persekitaran filem kita rasa macam seronok nak mengetahui tentang filem. Di Malaysia ni tidak ada persekitaran filem yang kuat, ya, yang kuat. Kita tidak ada satu kawasan yang menyebabkan kita rasa macam di LA. Kalau di Bollywood tu kita tahu kawasan-kawasan tertentu tu poster itu dimasyarakatkan, berada dalam masyarakat, dinding, di kedai makan dan sebagainya. So penonton tengok sekeliling pun rasa macam, oh, filem tu dah jadi sebahagian daripada mereka. Di Paris pun begitu juga. Di Malaysia ni masih lagi kurang sebab pertama kos lah. Kos, tidak semua orang mampu untuk mengedarkan poster mereka ke filem-filem ke kawasan-kawasan menampal di badan bas, buat billboard, tak mampu. Tapi sebenarnya kita boleh buat guerrilla promotion, yang mana zaman-zaman saya student dulu, kita edarkan poster kita dengan melalui berbagai-bagai cara. Tak perlu mahal sebenarnya, sebab sekarang teknologi printing tak perlu kita buat color dan sebagainya. Ya, kita boleh buat size A4 saja, letak dalam surat khabar. Contohnya kalau surat khabar dulu pagi-pagi kita hantar ke surat khabar, kita hantar dan surat khabar itu bergerak, ya, dihantar, dan bila orang buka ada nampak poster kita. So kita pernah buat begitu. So ini dia di kawasan-kawasan
perhentian bas, ada tol. Ini mewujudkan macam saya sebutkan tadi, mewujudkan persekitaran filem lah. Bila orang menunggu bas, ada gambar poster. Bila orang berjalan, ada gambar poster. So, mereka akan sentiasa secara tidak sedar, benda tu akan masuk dalam kepala otak kita. So, ini Standees 3D. Standees 3D. Okay, tengok bagaimana di print dalam kertas yang tebal. Mereka buat macam seolah-olah macam 3D. Memang menarik. So ini die, kalau kita panggil dia potong tu die cut lah. Kita ada satu mesin yang kita panggil print and cut, yang mana kita boleh print dan kita potong ikut bentuk. Di UMS ada print and cut tu. So elemen-elemen poster. Apakah elemen-elemen poster? Biasalah. Yang ini anda kena buat lah. Yang saya minta setiap syarikat produksi buat. Sebenarnya senang sahaja untuk mengetahui elemen-elemen ni. You boleh tengok contoh-contoh poster yang ada. Biasanya kebanyakannya memang ada. Okey, kita tengok apakah elemen poster yang ada? Tajuk filem. Tajuk filem memang sangat penting lah. Itu antara hook yang saya sebutkan dalam pemasaran karya, dalam pemasaran filem hari tu. Hook tajuk filem ni. Dia punya size font, dia punya jenis font itu sangat menarik. So nama pelakon, nama pengarah ni wajib. Kalau nama pelakon dan pengarah terkenal, lagilah kita highlightkan. Sebuah filem Mamat Khalid contohnya. Saya masih ingat lagi, Mamat Khalid ni first filem dia dah confident dah. Nama dia boleh bawa jauh. Contohnya, dia buat Lang Buana, sebuah filem Mamat Khalid. Saya pun masa tengok nama tu, saya tak apa kenal Mamat Khalid masa tu. Tapi, sebuah filem Mamat Khalid, macam best ni, menarik ni. So ternyata Mamat Khalid ni berjaya sebagai seorang pengarah dengan Hantu Kak Limah dia dan beberapa filem yang lain. So nama pelakon, kalau pelakon terkenal, lagilah di hal yang dibesar-besarkan lagi. So seterusnya ada credit title. Di bawah poster tu sendiri ada nama-nama kru, nama-nama tenaga produksi, nama producer dan sebagainya. Kemudian ada tagline. Tagline ni biasa orang buat. Cinta tidak boleh dikejar contohnya. So dia tagline ni adalah gambar ringkas dan cerita. So dia memberi gambaran ringkas. Tidak perlu panjang. So dalam poster mesti ada tagline. Lepas tu kadang ada product promise. Sebuah filem unggul. Itu kena bezakan antara tagline dengan product promise. Product promise macam satu janji lah kepada penonton. Nak tunjukkan bahawa filem dia bagus ke. Sebuah filem romantik terhebat tahun 2020 contohnya. Itu bukan tagline. Itu product promise. Seterusnya tarikh tayangan. Tarikh tayangan. Ingat, pada 2 hari lepas saya ada post dalam WhatsApp. Saya ada send dalam WhatsApp tentang contoh-contoh movie poster yang dahulu. Contoh movie poster yang dahulu. Itu sebab mereka tayangkan dekat dekat Dewan Teater Rakyat Manispu. Dekat Recital Hall. Sebab tu tarikh tayangan dia sebelah 12.13 3 hari. Tetapi sebabkan dalam simulasi pemasaran filem kita, anda tayangkan dekat Astrofirst, anda tayangkan dekat Pawagam, tarikh tayangan tak boleh sebelah 12.13. Anda kena faham skema wajib tayang. Kita pun tak tahu filem kita tayang sampai bila. So cuma melalui skema wajib tayang kita harap dia 2 minggu ataupun lebih. Jadi you tulis tarikh saja bila dia start tayang. Contohnya 1 Oktober 2020 ataupun 2021. So the rest is up to the theatres of Pawagam. Kalau filem kita bagus, terpulang. So tak perlu tulis 1 hingga 20, tak. Tulis hari bila dia buka panggung. Di Malaysia, untuk makluman anda semua, tarikh buka panggung adalah pada hari, kalau tak silap saya, Khamis. Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Lepas sambung lagi Isnin, Selasa. Kenapa hari Khamis? Sebab ujung-ujung minggu ni kita dah tahu dah orang dah get ready untuk cuti hari Jumaat. Kalau Johor, Jumaat dah cuti. Lepas main Jumaat, malam tu dah tengok movie dah. Sabtu lagilah orang cuti. Kalau di KL, Sabtu, Ahad. So sebab itu dalam masa 3 hari contohnya, kalau filem itu boleh kutip, dia akan kutip. Kita boleh nampak dah. Hari Khamis masuk, Jumaat, Sabtu, Ahad, 3 hari itu kita dah tengok dah sambutan audiens. Kita dah boleh tahu dah filem itu ada potensi tak untuk pergi ke peringkat seterusnya, kutipan seterusnya. So kalau 1, 2 hari, 3 hari itu kita dah tahu dah, kita dah call toke-toke panggung, filem kita tu dah collect 1 juta kan. Maknanya ada harapan filem tu collect more than 3, 4, 5, 6 million. Tapi kalau hari pertama pun collect cuma 10,000, 3,000 penonton tak tengok, itu maknanya harap filem kita hancur. Sebab itu orang kata 3 hari tayangan saja di mana-mana, di Hollywood, di Malaysia kita dah tahu dah potensi tayangan tersebut. Kutipan box office dia bagaimana. So ini tagline. Tagline gambaran ringkas cerita tersebut. Boleh bentuk dialog watak, boleh bentuk dialog watak.
Dan dia juga boleh mengutarakan beberapa elemen dramatik yang terdapat dalam cerita yang meliputi cinta, bahaya, pengembaraan misteri dan lain-lain. Contohnya, sebuah filem Aidham, enjin motor ni tak akan mati selagi aku tak mati sekali. Dia gunakan dialog. Ya, dialog. So poster ni nampak kelang kabut sedikit lah, tapi saya rasa dia sesuai dengan sesuai dengan genre filem tersebut, iaitu rempit dengan kekalutan dan sebagainya. Kalau dari segi susunan kita nampak dia agak kelang kabut sikit. Tetapi bagi saya dia masih sesuai lagi lah. Sebab cerita bila sebut rempit ni kita nampak dunia yang chaotic. Chaotic. So ini dah tagline, memang aku gila tapi kau yang nak mati. Ini contoh-contoh tagline lah. You boleh ambil dari dialog. Ataupun you create sendiri yang menggambarkan keseluruhan cerita. Tengok tayangan dia 11 April 2013 di Pawagam. Ini dia. Ya. Ini dia. 11 April 2013. So tak perlu. Maknanya tayangan dia buka 11 April. Cuba check 11 April 2013 ni hari apa. Saya yakin insyaAllah di hari Khamis. Ya. Okey, ini contoh keseluruhan poster KL Menjerit. Saya ada simpan satu poster KL Menjerit yang ditandatangani oleh Roshamno dan juga pengarah dia Badarudin Haji Azmi. Ada dekat bilik saya. Saya memang suka poster sampai saya dah frame dah. So kat sini kita nampak Roshamno masa ni. Roshamno dia ada satu nama yang agak besar sedikit ketika itu. Ya, walaupun sebenarnya ketika ni nak buat filem ni saya masih lagi ingat Badar pernah bercerita dengan saya. Rosham pernah bercerita dengan saya ketika dia datang UMS bagaimana nak buat filem ni pun susah juga. Biasalah ya. Biasa kadang-kadang kita ada idea, kita ada konsep cerita yang bagus ya, dan kita cuba cari pelabur-pelabur, pergi ke syarikat produksi tapi tidak ada syarikat produksi yang nak buat. Ini pengalaman KL Menjerit. Tapi Badar berjumpa dengan Gayatri Sulin Pillai, iaitu ketika itu adalah eksekutif producer tayangan unggul, dan dia bersetuju untuk buat filem KL Menjerit. Ternyata filem ini box office lah ketika itu. Kalau tak silap saya kutipan dia more than 2 million. So berdasarkan poster ni kita nampak nama pelakon. Ya, nama Roshamno di-highlightkan sebab ketika itu dia boleh menarik minat ni orang untuk menonton. Lepas tu digabungkan dengan pelakon baru ketika itu, Lisdawati ataupun Lisdawati. Kemudian ada Faizal Hussein, ya. Kemudian ada tagline. Tagline ni dia menggambarkan tentang cerita ini secara keseluruhan, iaitu ada sedikit unsur-unsur cinta. Contohnya, cinta tak akan datang kalau tak dicari. Cinta tak akan dapat kalau tak memberi. Lepas tu nama pengarah, sebuah filem Badarudin Haji Azmi. Tajuk filem KL Menjerit, nampak tak macam mana dengan jerit tu warna merah, ya. Tajuk dia pun bagi saya tajuk dia memang sangat dramatik, menarik. Lepas tu nampak dia sengit sikit macam seolah kelajuan, ya, kelajuan motor tu. Seterusnya credit title, lepas tu ada nama siapa yang terbitkan tu, iaitu tayangan unggul, ya. Inilah contoh-contoh poster yang you harus ada, ya, yang you harus ada, yang harus buat. Boleh tengok contoh-contoh poster lain. Kalau kita lihat susunan dia pun cantik, ya. Dia begini ke bawah, dia bentuk C. Dengan tajuk. So benda-benda ini adalah dari segi prinsip dan elemen grafik, ya. Kena tengoklah. So boleh tengok poster-poster yang lain juga. So Munafik. Tarikh tayangan 25 Februari 2016. Cuba cek hari apa tu. Lepas tu ada syarikat dan pengedar. Kita nampak ada sebuah filem Samsul Yusof. Lepas tu ada amaran lagi, nak menunjukkan konon-kononnya filem seram, Munafik, ya. So filem ini memang box office, Munafik ini. Warna sebelum tu warna. Sebab ini filem seram, banyak berwarna dengan warna gelap dan warna merah. So warna memainkan peranan penting. So kalau you tengok ikut genre, warna ini akan memberi satu gambaran tentang genre filem tersebut. Baik, kita dah bercerita pasal hook hari tu. Saya dah bagi tips bagaimana hook ditransfer dalam bentuk poster, ya. So kita kena pasti hook lah. Kalau katakan watak pelakon tu penting, so tajuk kita masukkan dalam poster itu watak, pelakon, tajuk, logline dia ataupun tagline dia. Tagline lah, tagline. Logline tu kita tukar jadikan tagline.
So lokasi, kadang-kadang lokasi itu, contoh filem seram kita tunjukkan dia gambar kubur contohnya, ataupun gambar rumah, ya. Kalau dia penting boleh menimbulkan keseraman ataupun untuk menarik perhatian penonton, boleh masukkan sebagai hook dan kita transfer dalam bentuk. Macam saya sebutkan dalam tips hari itu, bagaimana hook ni kita penting. Hook ni adalah USP, ingat, unique selling proposition, ya, yang mana kita gunakan untuk menarik perhatian orang. Kita kena pasti elemen-elemen naratif, ya, elemen-elemen dalam filem yang boleh kita gunakan untuk menarik perhatian orang, kita tukar dalam bentuk poster, trailer, akhbar radio, social network, official web page. Tak perlu saya ulang lah, ya, sebab ada dalam tu, boleh tengok balik video yang saya hantar tips hook hari itu. Panduan penghasilan poster berdasarkan hook. Ni tengok prinsip dan elemen grafik yang saya sebutkan tadi, ya. Casper, contrast, alignment, simplicity, proximity, emphasis, repetition. Ini semua kena ada lah. So siapa-siapa yang buat poster, tolong fikirkan ni. Paling senang, simple, tengok. Kenapa poster macam ni? Kenapa warna dia? Susunan ni bagaimana? Ada yang aliran mata kita tu bentuk zigzag, ada yang kata dia bentuk C. Ya, dari segi titik, garisan, permukaan. Ya. So benda ni tidak susah sebab kita banyak contoh lah. Banyak contoh, banyak poster-poster yang menarik yang kita boleh jadikan contoh dan kita boleh ambil konsep sikit dan gunakan dalam kita punya ni. Dari segi prinsip elemen grafik, jangan tiru poster orang pula. Ya, contohnya orang tu berdiri sama saja. Sebab ada poster-poster ni dahulunya tidak ada banyak idea yang buat ni. Mereka ambil saja dan tukar muka orang. Tapi susunan kedudukan font semua sama. Itu melampau. Itu ada isu-isu yang ni. Sebab tu saya suka dengan Kuku Besi sebab dia buat poster tu macam karya seni. Ya, karya seni. Dia ada feel kat situ. Macam poster Mal Tote. Ya, dia tunjukkan poster Mal Tote itu tengah naik motor, lepas tu dia tunjukkan ada dia tambah sedikit. Saya dah post kat you all untuk tengok hari tu kan. Dia tambah lukisan image jalan komputer petai dekat dia punya bakul motor. So itu sangat menarik bagi saya, ya. Poster ni sebagai karya seni juga. Ingat tu. Dan dia digunakan untuk mempromosikan filem. So kalau poster tak menarik, contohnya dia mungkin boleh jadi isu kepada orang lain sebab poster ni first impression. So kena pastikan poster tu menarik. Pemilihan image, subjek, objek, warna, tipografi penting. Genre pun penting. Dia akan mempengaruhi tentang warna-warna image, ya, tipografi, jenis tulisan, ya. So filem seram, thriller, action. Tengok. You tengok contoh-contoh rujukan bagaimana seram objek, subjek yang digunakan. Ya, thriller bagaimana, action macam mana, dari segi warna dia. Gelap, suram, warna hitam, warna gelap, kuning. Kalau romantik macam mana warna dia, banyak bermain dengan warna apa poster tersebut. Tipografi, ya, dari segi ayat, huruf, ya, jenis tulisan. Contoh ni poster dia, ini filem-filem yang ada unsur-unsur thriller. Tengok dia banyak bermain yang gelap dan merah. So ni contoh dia. Ya. Sebuah filem arahan Namron, Psycho, Pencuri Hati. Cuma bagi saya Psycho ni, kalau tulis Psycho saja okey. Tak payah pencuri hati. Pencuri hati dia dah macam filem cinta walaupun ada unsur-unsur itu, tapi tak payah sebenarnya. Psycho. Adakah pencuri hati itu tagline? Saya pun tidak pasti, tetapi bagi saya dia satu yang bertentangan sebenarnya dengan gambar pisau dan juga orang kat sini, dua orang tu bagi saya dah menarik dah. Ya, tak payah pencuri hati. Pencuri hati itu satu kontras yang menyebabkan kita rasa dia mengurangkan elemen psycho tu sendiri. Juanita, ada setan di kepalanya. Itu tagline. Ya. Sebuah filem Osman Ali dengan Maya Karin. Ini sangat menarik sebab dia menggunakan Maya Karin bawa kapak. Lepas tu belakang ada hantu. Ya, filem ni. So ada Bram Palare, Maya Karin, Umi Aida, Marsha. So ini filem ni kalau tengok warna dia memang dia sesuai lah dengan genre tadi tu. Macam tadi tu banyak gelap-gelap ni, you tahulah suram dan sebagainya kan. Biasa thriller ni biasanya bermain dengan tu ada warna merah sikit, darah. Ini filem-filem seram banyak bermain dengan gelap, ya. Lepas tu macam saya kata tadi tu ada image bangunan. Ini boleh kita katakan latar tempat. Ini contohnya pun dia ada juga latar tempat, ya, gelap dan sebagainya. So boleh tengok bagaimana saya katakan tadi dia orang gunakan hook. Untuk filem ini sebab pelakon ni tidak begitu popular, mereka tidak highlightkan pelakon, ya. Tapi mereka menonjolkan unsur keseraman tersebut. Okey, ni filem-filem aksi, ada action thriller, banyak juga bermain dengan gelap, ya. Ada warna-warna kuning, merah dan sebagainya. Macam Taken ni dia adalah filem action.
Kita nampak dengan helikopter dengan gelap, dia ada action thriller sedikit. Expendable ni filem perang, SWAT ni adalah filem aksi. So gelap merah memang menjadi satu trademark, menjadi satu trademark. Okay, Tom Cruise, Jack Reacher sama juga. Banyak warna gelap sedikit. Jackie Chan ni sebab dia ada komedi-komedi sikit, dia action lebih bukannya thriller, so banyak bermain dengan warna-warna yang terang, image tu nampak ada kelakar sikit. Semua orang senyum kat sini. Accidental Spy. So ini filem-filem yang you boleh gunakanlah bagaimana warna memainkan peranan penting terhadap filem tersebut ataupun genre tersebut. Ini filem romantik. Cerah, terang. Ada yang menggunakan warna putih saja, Jennifer Lopez. The Backup Plan, The Ugly Truth, menggunakan pelakon popular. Ada yang menyatakan bahawa, kajian saya juga menunjukkan bahawa filem romantik ni biasanya kita kena cari pelakon-pelakon yang ada chemistry, yang terkenal. Sebab mereka nak follow cerita tersebut, kebanyakan filem-filem romantik lah. Dan ada juga yang pelakon-pelakon baru, tetapi gabungan tu mesti nampak. Australia, you boleh tengok sini, Nicole Kidman, Hugh Jackman, dia menunjukkan bagaimana tentang kehidupan kat sini, latar lokasi dia, sebab dia kan percintaan, biasanya ada image pelakon romantik tu sendiri sama macam ni, The Fault in Your Star. Okay, so ini pelakon dia. So kita tahu bila kita tengok saja, ini filem yang agak, kenapa dia ada gelap sedikit? Sebab filem ini kalau you tengok dia ada tragedi sedikit. Tragedi sedikit. So inilah dia. Dia ada terang tapi dia ada gelap. Dia berbanding yang tadi romantic komedi tadi tu dia terang. Tapi filem yang romantik yang ada unsur-unsur tragedi ni biasanya dia ada gelap sedikit. You perasan tak? Dia ada persamaan sedikit Okay, ini filem 22nd Jump Street. Yang ini The Other Guys ni kalau kita lihat dia sebenarnya filem yang komedi aksi. Cuma kat sini nampak The Other Guys ni dia punya komedi aksi, dia punya warna tu agak gelap. Saya tak tahu kenapa dia pakai warna gelap. Sedangkan kat situ aksi, adakah menyatakan bahawa aksi tu dah cukup kuat? Adakah dia dark komedi? Itu yang sebab Other Guys saya tak tengok. Tetapi dia memang ada unsur-unsur, kalau kita Will Ferrell saja dia memang komedi. Cuma dia kenapa dia gelap sedikit? Itu mungkin menjadi timbul pertanyaan. Kalau dia ada unsur thriller tu lain sikit. Okay, tapi 22nd Jump Street ni dia ada kelakar sedikit, dia ada action sedikit. So cerita dia lebih kurang poster dia sama macam dia lebih kurang Accidental Hero, warna dia. Okay, what's the difference of the poster? You tengok dua ni, Saw dengan Juanita, apa dia punya different, apa dia punya ni, cuba tengok, discuss. Macam Saw ni, untuk makluman anda, pelakon dia tak begitu terkenal. So dia tidak highlightkan pelakon dia lah. Tapi Juanita, dia highlightkan Maya Karin. Warna dia banyak bermain dengan merah dan juga gelap sedikit. Itu dua-dua filem seram. Filem seram. So ini dia seterusnya Fright Night. Dia tunjukkan latar lokasi dia, latar tempat iaitu rumah. Saya ni Fright Night yang dia orang buat remake ni, The Conjuring. Ada image-image simbol rumah itu, pokok dan sebagainya. Ini yang saya masukkan. Poster, filem seram dan sebagainya. Kadang-kadang pelakon tak terkenal tapi kita menunjukkan simbol-simbol yang memberi makna tentang seram tersebut. Rumah, tali gantung, batu nisan, latar persekitaran itu sendiri menyebabkan filem tu jadi filem memberi keseraman, menunjukkan filem itu filem seram. So ini boleh diikuti contoh yang bagus lah. Tak ada pelakon pun, tapi menimbulkan misteri. Seterusnya ni contoh-contoh poster, Jim Carrey, Snitch, War of the Worlds, iRobot. Ni filem-filem action, ada thriller sedikit dalam cerita sini. So dia banyak gunakan warna-warna gelap sedikit. Kita boleh kaji lah poster-poster ni. Macam iRobot ni, dia action thriller sedikit, macam Snitch ni semua. So kena tengok lah, konsep-konsep poster ni, warna dan sebagainya. Ini dia filem perang, filem aksi. Dia menggambarkan zaman kegelapan sedikit macam Apocalypto tadi, Braveheart. Dia aksi, dia menggunakan warna yang agak terang sedikit. New World, kita tengok, boleh tengok contoh-contoh poster banyak, dari segi warna, kedudukan, penggunaan image pelakon. Contoh macam Apocalypto, pelakon dia tak terkenal. Dia tunjukkan sekali lagi
latar tempat dia ya di belakang tersebut tu. Lepas tu ada image karakter, itu menunjukkan satu benda yang ni. So kalau pelakon terkenal, mereka akan tunjukkan pelakon lah. Macam Les Miserables ni, mereka tunjukkan pelakon-pelakon dia. So poster, mereka akan jadikan poster untuk berbagai-bagai kegunaan. Ada yang akan jadikan DVD cover, ada yang akan print pada t-shirt, ada yang buat keychain, ada yang buat notebook, ya, macam filem Polisivo, mereka membuat merchandise ataupun souvenir. So mereka gunakan poster-poster tersebut untuk berbagai-bagai souvenir. Pocket calendar, pocket calendar ni kita akan, dia kecil saja, boleh simpan dalam wallet. Okay, so mereka akan edarkan di ni. Dulu David Teo memang rajin buat pocket calendar ni. Saya ada simpan beberapa pocket calendar contoh. Okay, minggu depan kita akan tengok trailers, ya, yang mana saya kat Syarikat Produksi, anda akan tengok trailers dan buat trailers. Macam saya sebutkan tadi, itulah boleh buat bentuk storyboard ataupun you ambil adegan-adegan yang sesuai dengan filem anda daripada berbagai-bagai filem yang lain, boleh buat. Alright, so kita jumpa lagi insyaAllah pada minggu depan. Tengok balik tip-tip saya, YouTube saya, jangan lupa ya, like lah sikit, sebab bila you like tu saya tahu siapa yang menonton yang dah download dan tengok baca nota saya, sebab kita akan ada quiz lepas semester buka ya. Alright, jaga kesihatan, jaga diri baik-baik semua, terus fokus kepada ni, sebab ini adalah semester tahun terakhir anda, tinggal sikit lagi untuk anda grad. Okey, selamat sejahtera dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.